إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شاولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasiban nas am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Suratul Ankabut termasuk dalam surah-surah Makkiyah, ayat yang turunkan di Mekah, dan terdiri daripada 69 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim, itu huruf al-muqatta'ah. Allahu a'lamu bimuradih. Allah Ta'ala lebih mengetahui akan maksudnya. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka itu. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Bukankah bahkan patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas daripada azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Tafsir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya dengan nada ancaman. Mengancam apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan mengaku beriman tanpa diuji? Mana iman akan diiringi dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lagi kuat kita berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan akan uji. Man kana fi dinihi sulbah istadda bala'uh. Lagi kuat seorang itu beriman kepada Ta'ala, lagi kuat Tuhan akan uji. Dan menandakan ujian adalah mensabitkan jalan mereka adalah benar. Sebab itu para kekasih Allah Ta'ala bila diuji, mereka mengucapkan Alhamdulillah albasani libasal awliya. Puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyarungkan kami pakaian kekasih-kekasihnya. Sebab orang yang paling kuat diuji ialah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Inna syaddan nasi bala'anil anbiya summal amsalu fal amsal. Man kana fi dinihi sulba ishtadda bala'uh. Orang yang paling kuat diuji oleh Ta'ala ialah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ujian menandakan Allah SWT akan mengangkat martabat mereka, dan ia berada dalam pemerhatian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian mereka akan jadi hampir, dengan ujian kesilapan dosa mereka dihapuskan dan martabat mereka dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu orang beriman dia bersedia. Dia jangan minta diuji, tapi dia kena bersedia memang akan diuji. Itu maknanya. Sama ada ujian dalaman atau ujian luarannya. Maknanya jangan mereka terkejut bila mereka diuji. Bahkan mereka kena memahami bila diuji, menandakan mereka telah disarungkan pakaian-pakaian kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta.
Mana dengan ujian hikmat besar dia akan nyatalah orang yang siddiq dan orang yang kazib, yang benar berdusta atau benar-benar mereka ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ujian adalah satu tapisan, ia akan ditapis siapa yang lepas, siapa yang sangkut maknanya. Dan apakah orang yang berbuat maksiat dan mengerjakan kejahatan akan selamat dari ujian itu? Jawabnya tidak. Bahkan ujian mereka akan lebih berat dan sekali-kali mereka tidak akan luput daripada azab kami. Mana mereka menyangka seolah-olah apabila mereka melakukan kerja-kerja mungkar, terutama tentang akidah mereka syirik dengan Tuhan, menyekutukan Tuhan, ya, dalam keadaan Allah Ta'ala beri pula kehidupan mereka nampak lega daripada orang beriman, maka situ mereka telah diistidrak, dimuakan oleh Allah. Ya, mereka menyangka bahawa mereka berduduk di atas jalan sebenar. Kalau tak sebenar, kenapa kami boleh kaya raya? Itu sebenarnya mereka tidak faham. Pemberian ada dua, satu rahmat, satu istidrak. Pemberian yang ada kena pada orang beriman, dengan pemberian tadi dia menggunakan pada jalan Allah Ta'ala, maka itu panggil rahmat. Kalau pemberian dia berikan pada orang kafir, itu istidrak, dia tak sama. Begitulah ujian, bala yang kena pada orang beriman ditakrib, Tuhan hampirkan dia dengan Allah Ta'ala. Adapun yang kena pada orang kafir itu litakzib, memang Tuhan nak azab dia. Batunya atas sini ataupun adakan hasibal ladzina ya'maluna sayiat an yasbiquna. Adakah orang-orang mereka yang melakukan sayiat, melakukan kejahatan, menyangka bahawa mereka akan terlepas, ya, daripada azab? Jawabnya tidak. Firman Allah Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan? Mana bayaran untuk ke syurga adalah mahal. Dia akan diuji dengan berbagai-bagai bentuk ujian, kecil, besar, zahir, batin, ya, seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, iaitu para nabi-nabi, rasul-rasul dan ashab, pengikut-pengikut mereka. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Ujian mereka ni, mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncang, wazulzilu, digoncang mereka dengan ujian hebat oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkata rasul dan orang-orang beriman yang ada bersama, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahui sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang-orang beriman, Rasul mengatakan mata nasrullah, bila datang pertolongan Tuhan, bukan mereka tak yakin, menandakan ujian terlampau hebat, ya, ujian yang kena kepada mereka sampai terkeluar mulut mereka bila datang pertolongan Tuhan. Maka Tuhan jawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Tuhan hampir, ya, sekelip mata dia boleh sampai, berbagai-bagai. Tapi Allah Ta'ala sengaja uji supaya nak membezakan, menapis orang yang benar dan orang yang sebalik. Qala Allah Ta'ala, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin walladzina amanu wa 'amilus solihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Man kana yarju liqa Allah, siapa yang berharap, percaya akan pertemuan dengan Allah SWT untuk menerima balasannya. Dan paling hebat ialah ru'yah, dibukakan wujuhun yauma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang tidak ada keserupaan sedikit pun dengan makhluk. Tetap dasar dia laisa kamitsli syai'. Maka sungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu akan tiba, ya, dengan tiada syak lagi, dan ia makin lama semakin hampir. Sebab kaedah kita kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang semakin hampir.
Dan Allah Ta'ala jugalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, mendengar akan ucapan-ucapan orang beriman dan juga mendengar ucapan-ucapan daripada orang yang sebaliknya. Orang beriman melahirkan kekuatan mereka keimanan dengan Allah Ta'ala. Orang yang sebaliknya melahirkan benda yang sebaliknya. Dan siapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya. Mana ganjaran besar akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau syahid dia masuk liyadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, mana tidak berhajat satu pun daripada sekalian makhluk kerja-kerja amal saleh yang dilakukan dalam berbagai-bagai bentuk, sehingga pengorbanan maknanya nyawa mereka sendiri kembali semua itu manfaat kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Sebab Allah Ta'ala ghaniyun anil alamin, dia maha kaya, dia tidak berhajat pada siapa. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan, sebaik-baik balasan. Tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah di akhirat dengan mengerjakan amal saleh dan mengharapkan pahala bagi amalannya, maknanya cita-cita yang sebenar ialah disertakan dengan amal saleh. Kalau tidak dipanggil umniyah, angan-angan kosong. Itu maksudnya. Jadi mengerjakan amal saleh itu menandakan keimanan mereka dengan janji Allah Ta'ala yang besar di sana esok. Maka dibuktikan keimanan dengan amal yang saleh. Kemudian Allah SWT pasti akan memperkenankan harapan dan memberi pahala ganjaran yang besar dengan sempurna. Dengan sempurna. Dan Allah SWT maha mendengar doa hamba-hambanya, maha mengetahui segala amal dan gerak-geri makhluknya, sama ada bergerak-geri mereka mentaati Allah atau sebaliknya. Sesungguhnya siapa yang berjihad, maka jihadnya itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Perjuangan yang mereka lakukan adalah kembali ganjaran besar kepada mereka sendiri. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi lam tulam lil manfaat, mana manfaat kembali kepada diri hamba itu sendiri. Tuhan maha suci daripada mengambil manfaat, kerana dia maha kaya. Dan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka orang Allah Ta'ala berjanji akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang lalu. Ya Ta'ala, lanukaffiranna anhum sayiatihim, Tuhan akan kifarahkan dosa mereka tadi. Termasuk dalam umum ayat, innal hasanat yuzhibnas sayiat, sungguhnya kebajikan yang dilakukan menghapuskan akan kesalahan. Dan jamhur ulama mengatakan kesalahan di sini ialah minas sagair, dosa-dosa yang kecil. Dosa yang besar itu berhajat kepada taubat. Dan memberi balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maknanya ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Ta'ala maha dahsyat, sangat-sangat hebat. Maknanya diberikan kepada mereka yang taat setia beriman kepada Ta'ala dan berjuang pada jalannya. Qala Allah Ta'ala wa wasaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun walladzina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik dan mengerjakan amal saleh kepada kedua ibu bapanya. Ini satu daripada kerja yang besar yang sangat-sangat mana ditekankan dalam Al-Quran. Selepas taat pada Rasul kepada ibu bapa ni. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan daku, yakni dalam ibadatmu, melakukan syirik dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka jangan engkau taat kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, dan kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, sudah tentu kami akan masukkan mereka ke dalam kumpulan orang-orang yang saleh dengan mendapat sebaik-baik balasan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsirnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini menyuruh hamba-Nya berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapanya. Dua insan yang sangat besar, pengorbanan zahir dia kepada insan atau kepada anak mereka. Maka oleh kerana itu Islam tuntut supaya kita memberikan ketaatan berbakti kepada kedua ibu bapa, dan wajib kita mendoakan dia dan menjaga kemaslahatan dia. Kerana keduanya lah kita dilahirkan. Dari segi adatnya bahawa insan itu dilahirkan daripada kedua ibu bapa dia. Kebanyakan. Ada juga yang tidak dilahirkan, Tuhan jadi Adam alaihissalam datuk itu. Dan ada yang tidak ada bapa, Nabi Isa alaihissalam. Dan ada yang tidak ada ibu, bapa aja, itu Sri Hawa. Jadi semua tu Tuhan tunjuk dia boleh jadi belaka. Tak ada bapa, tak ada mak. Ada mak, tak ada bapa. Ada tak bapa, tak ada mak. Dan yang banyak ni ada mak, ada bapa. Itu maknanya. Semua tu Tuhan kuasa belaka. Dia tunjuk, ditayangkan besar kekuasaan dia. Maka oleh kerana itu jasa insan yang terdekat dengan kita ialah kedua ibu bapa. Maka dalam hadis yang lain yang mengatakan celakalah mereka yang tidak dapat meraih syurga oleh kesempatan hari tua ibu bapa ni. Mana Allah Ta'ala taksiskan si Fulan ni dia sempat dengan hari tua ibu bapa, sampai 90 100 tahun umur mak dia boleh piara. Kesempatan itu sepatutnya dia meraih syurga dengan memberikan ihsan dan sebagainya, tapi tidak sebaliknya. Maka waktu Nabi kata apa? Celaka wal ayazubillah. Sebab makin hari tua makin berat ujian ni, macam-macam perangai atau kelakuan dia yang kadang-kadang luar biasa, yang menguji maknanya anak ni. Si Alung kata, anak mak apa pergi sana lah rumah Angah, saya ni sibuk lah. Pergi Angah pula, Angah kata pergi rumah pucu lah, kata saya sibuk. Macam bola sepak mak dia buat. Macam bola sepak mak dia buat dengan apa di sana, pergi sini macam-macam. Itu semua ahli neraka tu jawab ni. La yajidu rihal jannah, dia tak akan dapat bau syurga. Dan orang yang tak jaga urusan berani, macam-macam hal lah, dia tolak sana, dia tolak sini, mak dia kata macam-macam hal. Ada yang jadikan ibu bapa dia macam macam orang gaji pun ada, pakai baju dia baling, mak basuh kata wah. Kita ingat orang gaji ni rupa mak dia. Dia balik dia horn dia berlari, orang tua tu buka gate. Rupa ingatkan orang gaji rupa mak dia. La yajid rihal jannah, tidak akan dapat bau syurga, yang dihumban ke dalam neraka tu, wal ayazubillah. Allah, ni satu mencabar besar ni, bapa tu jaga betul. Dan saya ceritakan apa, satu orang ulama besar, wali besar, dia tak makan dengan bapak dia ni. Dia siapkan makanan, dia suruh bapak dia makan, dah habis baru dia makan bekas je. Bila orang tanya kenapa, saya takut lauk yang ibu bapak saya nak ambil, saya dah potong dulu, itu boleh takut. Jadi suruh bapak dia makan, layan dah habis tu bekas, orang tu boleh makan. Ini terbalik itu, mana ambil ada buka-buka lebih tadi, mak dia pula bagi lebih dia. Dia ingat mak dia kucing tu. Ini banyak berlaku kan. Akhir zaman, tanda kiamat, maknanya apa? Ibu melahirkan tuan. Ni ibu melahirkan tuan. Mana anak dia esok, jadikan dia macam hamba. Itu setengah daripada kerosakan yang berlaku bila dia tak jaga anak, dia tak jaga ibu bapa dia dengan baik. Tapi walau bagaimanapun, taat kepada bapa dia taat yang muqayyad, taat yang dikaitkan, jangan sampai dia menderhaka Tuhan. Kalau mak bapak disuruh disyirik macam dalam ayat ni, tak boleh. Tak dibenarkan kita mengikut apabila bertembung dengan perintah yang lebih besar, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah besar apabila sembahyang wajib, mak dipanggil tak boleh berhenti. Tapi kalau sembahyang sunat, tengok keadaan. Di tengah sembahyang sunat, ibu dipanggil. Cara ibu dipanggil tu biasa je, mana dolar, mana mak, tu boleh tahan ni. Kalau dia menjerit, mana dolar ni marah kan, tu tak boleh, tu kena berhenti. Dia kena berhenti sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang wajib tak boleh. Hak wajib lebih besar. Kena berbuat baik terhadap ibu bapa dalam perkara yang baik sahaja tu. Jika mereka memaksa menyekutukan Allah, maka jangan mengikuti mereka. Pernah berlaku zaman sahabat, ibu dia masih musyrik, mengugut anaknya supaya dia kembali pada ajaran jahiliah. Kalau sekiranya kau tak balik, dia ugut, la akuli wala ashrabi, aku tak akan makan minum dan aku mati, engkau akan digelar pembunuh ibu sendiri. Wah, berat dan anak terjawab, kalau ada bagiku 1000 nyawa, mati hidup balik, mati hidup, aku tidak akan tukar wahai ibu. Akhirnya berkat dia istiqamah, ibu dia masuk Islam akhirnya. Dan engkau akan kembali kepadaku.
Itu satu slogan besar, ilayya marji'ukum, kepadaku, ini kepada Ta'ala semua akan kembali. Ya, tak ada siapa boleh tongkat langit. Tunggu masa dan makin lama makin dekat. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan bukan balik saja, semua tu akan diberikan balasan. Tuhan akan dedahkan balik. Ya. Apa yang dilakukan di atas dunia. Sebab tu apa tindakan kita kena motivasikan dengan apa? Zikrul akhirah. Iza arata an taf'ala amran fatadabbar akibata, wa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila kamu nak melakukan satu kerja, buat tindakan program, adakah selamat di akhirat? Nabi suruh semak. Kalau selamat, jalan teruskan. Kalau tidak, pantai, sila stop. Itu maknanya. Iaitu jalan hadis ringkas padat. Apa saja kerja nak buat. Ya, kalau selamat di akhirat, teruskan Rasulullah. Ya, Rasul ialah insan yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Lebih kasih sayang ibu pada anak dia lagi. Ya. Mana satu jalan kebajikan semua telah diberikan, ya, maknanya dorongan oleh baginda SAW dan memecut kita dalam melakukannya. Dan apa sahaja jalan kerosakan semua diblok oleh Nabi SAW supaya umatnya jangan maknanya terbinasa di dunia. Engkau akan kembali kepadaku, Allah Ta'ala kata, ilayya marji'ukum, dan pada hari kiamat engkau akan dibalas atas kebaikan terhadap ibu bapamu. Segala jasa baik akan diberi balas. Dia memandang kedua ni dengan pandangan biwajih talqin, dengan pandangan yang manis, paling besar pandang. Mudah je, layan dengan baik, muka manis, itu dah buat pahala dah. Patut nak beri besar. Ini dah dia masukkan, ibu atau bapa dia punya apa pakaian dawan tu tak boleh bangun, uruskan dia punya apa najis, dia tekat hidung tu. Jangan tu, dosa besar tu ni. Kena tahan. Dia kena tekat hidung. Mak dia kata dah tak payah lah. Dia kata tak payah dia habis tu. Yang mana kecil hati kan. Tahan aja lah. Kan tiap tekat hidung tu macam-macam. Dia layan kita kecil lagi lah. Tai kita dia main tu ni. Dan kau akan tergolong dalam golongan orang-orang yang saleh. Sebab ketaatan beliau apa kalau sekiranya berlaku pada sahabat, iaitu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anaknya Ibnu Umar. Jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, arahan bapaku supaya aku menceraikan isteri kesayanganku. Macam mana pandangan Rasulullah? Ceraikan Rasulullah itu. Jangan menantu kadang-kadang dia nak queen control. Nak kontrol laki dia. Apalah mak gini-gini kan. Kalau mak dia kata kau ceraikan dolah Mamat, isteri kau aku tak berkenan, kena ceraikan. Ini Sayyidina Umar punya anak sendiri, Abdullah bin Umar, ulama besar, sahabat, bukan jalan-jalan kan. Sayyidina Umar kata kau ceraikan isteri kau, aku tak berkenan tengok dia. Dia report kepada baginda SAW, baginda kata ceraikan. Ya pasal kan. Jangan ni kadang-kadang dia pula dia bos dalam rumah. Mak dia, mak mentua dia pula dia buat bungsu pula ada macam tu kan. Jadi maknanya kalau dia mulut dia keluar dia ceraikan aku tak berkenan habis. Tapi jangan pula ibu bapa berguna kuasa begitu pula. Ya aku suka budak tu baik dia ceraikan. Aku nak tengok wah kacau punya. Jadi kena tepat masalah. Aku tengok dah melampau now ya. Mak dia pula, mak mentua dia kuli dia pula. Pagi tentang kelentung dia buat dak tidur mongkang dia nak maut. Dia tak kerti bahasa panggil. Jadi maknanya menantu dia kena jaga. Sama macam dia taat ibu bapa juga lah. Kena taat mertua dia kan. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāhaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Siap tuan ajar doa pula ya. Dan Tuhanmu telah perintahkan, Tuhan tetapkan, Tuhan waqadha, satu ketetapan besar supaya engkau tidak menyembah selain kepadanya. Ini kepada Ta'ala. Itu yang pertama kali. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa, diiringkan lepas taat pada Allah ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua, ini umur mencabar ni. Dia buat pasir masuk rumah lah, tempurung macam-macam ni. Semua mencabar. Ya. Jika seorang ataupun kedua-dua sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan pemeliharaanmu, maka jangan engkau berkata kepada mereka itu sebarang perkataan kasar. Sekalipun perkataan oh mat, dia menyaut-nyaut tapi bunyi lain macam.
Dia panggil untuk duduk diam. Orang nak rehat ada je. Dia pula dengar kecil hati kan. Berdosa besar. Ya, dan jangan engkau menengking, ya, kadang angkat suara, jangan angkat, haram angkat suara lebih daripada suara ibu bapa. Ya, waktu bergumul macam belukang. Mak dengan kau ni macam kumbang. Kan bergumul tentu pasal kena sabarlah. Memang kadang-kadang dia silap orang tua kan tersilap. Kita kena sabar tahan. Tu yang kan. Dia sabar tahan kita dulu, kita buat dan. Daripada kecil nak besar. Kadang banyak ucapan tu dia geram kan. Kalau aku tahu kau sepak tangan aku picit kau. Tidak geram tu. Ya, aku picit kau mampus dia. Dah besar tak kerti bahasa, tu dia marah tu. Jadi jangan sampai dia marah. Tetapi katakan kepada kedua perkataan yang mulia yang bersopan santun. Ini memang mencabar kan ni. Ya, dapat hari tu kan macam-macam. Dan dia punya apa, mata tak nampak lah, telinga kau dengar lah kan. Kadang anak terlepas, mata tak nampak pun. Tak nampak, tak dengar ke dia suara, nada suara tu jangan bagi dia kecil hati. Jangan angkat suara lah. Uf tak boleh. Wala takul lahuma uf wala tanharuma, jangan jeka dengan tenggin, jangan angkat suara pada dia. Ni dia kena jaga betul tuan. Dan doakan, ni wajib. Ya, doa tu kur rabbi irhamhuma. Tu atau ajar doa kali dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua. Sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Ya, nak besar kita berkecil tuan-tuan, Allah. Ya, macam-macam karinah dia, tuan, macam-macam keadaan. Ya, kadang dia berjaga malam lah, itulah macam-macam susah. Tambah kita dah besar pula, dia buat hal ini salah. Sebab tu mana wajib doa. Dan tidak disenaraikan anak sebagai anak saleh kalau dia tak doa ke ibu bapa dia. Dia saleh macam mana pun, kuat ibadat dia, dia tak doa ibu bapa dia, tak masuk dia. Padahal hadis Nabi kata apa? Idza mata ibnu adam in qata amal illa min salatin sadaqatin jariyatan aw ilmu yuntafa'u aw waladin salihin yad'u. Waladin salihin yad'u lahu, dikaitkan dengan lafaz yad'u lahu. Ya, bila mati anak Adam terpotong amalan dia, melainkan sedekah jariah, ilmu yang dimanfaat, diamal, diajarkan, dan anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua bapa dia. Jadi anak saleh itu sifat dia apa? Yad'u lahu, mendoakan kepada kedua bapa dia. Sehingga di Quran disenaraikan cara doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Itu paling kurang minta Allah beri rahmat kepada kedua bapa dia, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah pergi. Telah pergi lagilah dia nak beramal, tak ada tempat sana bukan tempat beramal. Jadi kita support ni. Ya, setiap amalan tu kita doakan dan hadiahkan pahala ni. Mengikut riwayat, dengan tak hadiah pun kita buat dia dapat ni. Sebab kita ni downline, dia upline. Kecuali benda maksiat. Benda maksiat kalau dia tak suruh, dia larang, kita buat atau kita tanggung sendiri. Tapi kalau benda amal saleh, dia buat di rangkaian dia. Sebab anak tu adalah forok. Anak dia panggil forok, mana cabang daripada bapa ni. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillahi wa la in ja'a nasrum min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan ayat di atas, maksudnya, dan ada sebagian daripada manusia yang berkata kami beriman kepada Allah. Kemudian apabila ia diganggu dan disakiti pada jalan Allah, ia jadikan gangguan manusia itu seperti azab siksa Allah Ta'ala. Lalu ia taatkan manusia. Ini pun ada juga, kan? Ada minan nas, setengah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, memberi kemenangan kepadamu, mereka akan berkata kami sentiasa bersama-sama kamu. Mengapa mereka berdusta? Bukankah Allah Ta'ala lebih mengetahui akan apa yang terpendam di dalam hati sekalian makhluk? Dan sesungguhnya Ta'ala mengetahui akan orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang munafik. Ayat ini membezakan kelakuan sifat orang beriman dan orang yang munafik yang sebaliknya. Dia iman, lawan dia nifak. Islam lawan dia kufur. Orang yang beriman dipanggil mukmin. Kalau ramai dipanggil mukminin. Ya.
Lawan dia nifak. Ya, yang bersifat dengan nifak dipanggil munafik. Kalau ramai munafikin. Orang yang ada Islam di dalam amalan dia menerima Islam dipanggil muslim. Ya, muslim mana orang bersifat dengan Islam. Dan kalau ramai dipanggil muslimin. Lawan dia kufur, orang bersifat kufur dipanggil kafir. Kalau ramai kafirin. Itu beza dia. Mana Islam lawan kufur, iman lawan dia nifak. Di sini diceritakan dua sifat yang bertentangan. Ya, jelas. Allah SWT berfirman sifat orang munafik yang mengaku beriman, sebab dia nak izharkan, sebab nifak itu ialah izharul iman wa idmarul kufrah. Dia menzahirkan keimanan dan menutup kekufuran yang ada dalam batin hati dia. Maka Allah singkap semua itu. Sebab orang munafik cukup takut zaman Rasulullah diturun ayat tunabbi'u. Ayat itu membuka sifat dan perangai dia. Bahkan dalam Quran ada satu surah khas untuk dia, suratul munafikun, ya. Jadi sifat mereka ni apabila diikut Islam pada zahir, namun beriman mereka diuji bila mereka diganggu oleh orang, ya, mendapat gangguan, mereka menganggap itu sebagai murka Allah Taala dan terus meninggalkan iman dan Islam, ya. Makna gangguan sikit, dia tidak tahu azab Tuhan lagi besar di akhirat. Bahkan sebenarnya bila gangguan itu mentasdik, mentamkinkan iman mereka. Sebab bila benda diuji, mana benda tu mahal, kan? Batu biasa dengan batu yang ada logam emas, mana sama, kan? Batu yang ada logam emas akan dibawa di makmal, dikaji, dibakar, akhirnya jadi pakaian mahal, perhiasan. Tapi kalau batu gravel orang tak nak, kan? Yang bagi sposen biji tak nak beli. Tapi kalau batu nilai, begitulah nilaian iman yang ada hebat tu akan diuji, dan akan diproses lagi cantik, dia kena tahan dia sampai peringkat dia tinggi, makrifat dia dengan Tuhan, keimanan dia Tuhan. Akan tetapi apabila datang pertolongan daripada Allah Ta'ala, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa kemenangan, mendapat harta rampasan perang banyak misalnya, maka mereka akan berkata kepadamu ya Muhammad SAW, sungguhnya kami adalah saudaramu seagama dan menyertaimu. Kami pun sama-sama juga, ya, memberi sokongan padu. Padahal kalau kena ujian dia bongkar lagi dulu. Bila kalah dia kata, kan aku dah kata jangan pergi, nampak dah mati dah. Dia pula tengok buat isu macam ni. Bukankah Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang apa yang ada dalam dada mereka? Jadi mereka cuma sadar berlakon lah, ya? Nak buat pura-pura tak ada. Allah Ta'ala mengetahui zahir wal batin. Dan semuanya mereka lahirnya sahaja seakan-akan orang beriman, tetapi Allah Ta'ala mengetahui orang mukmin dan orang yang mana munafik wala ayazabillah. Yang jelas sifat munafik paling besar dia, ya, saddu an sabilillah. Fasaddu an sabilillah, mereka menyekat orang daripada jalan Allah. Berbagai-bagai bentuk, terang, sulit, macam-macam. Tujuan dia nak blok, jangan orang tu beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah pada seterus sampai akhir zaman. Itu perangai dia, saddu an sabilillah. Mereka menyekat manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Maka munafik ada dua, satu nifak i'tiqad, satu lagi nifak amali. Jadi masuk ke sini nifak i'tiqad. Jadi itu bawah asfali darki minan nar, di bobok bawah neraka tu, kerak tu, dahsyat tu. Ada pun satu lagi nifak amal. Itu bukan munafik yang masuk sini. Ini nifak amal, dia orang beriman, dia bukan munafik, tapi amalan dia tu banyak amalan yang orang munafik buat, bohong macam-macam. Tapi iman dia tetap ada. Ya, dia tidak menggadaikan iman. Jadi dua tu. Kalau nifak amali lain. Kalau nifak i'tiqadi yang bahaya. Maknanya dia jiwa dia tak beriman kepada Allah SWT dan Rasul dan Islam itu sendiri. Qala Allah Ta'ala alladzina yatarabbasuna bikum fa in kan, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Ni dia dua-dua ni atas pagar orang begini. Mereka yang munafik tu, orang-orang yang sentiasa menunggu-nunggu, ya, berlakunya sesuatu kepada kamu. Maka jika kamu mendapat kemenangan daripada Allah Ta'ala dalam suatu peperangan, berkatalah mereka kepada kamu, bukankah kami turut berjuang bersama kamu? Dia pun sama juga, ya, kami menyokong macam-macam lah. Oleh itu kami juga berhak menerima bahagian daripada harta rampasan, dinakkan harta ghanimah. Dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian
ya, menguntungkan dalam peperangan, berkatalah mereka pada orang kafir pula, bukankah kami turut membantu kamu? Dia ni makan kiri kanan ni. Dia sebab janji dapat, dia kata kan, ini perang yang huduh orang munafik kan. Dia tak sedar Tuhan melihat kalbi di mana. Dan mempertahankan kamu dari serangan balas orang-orang beriman, dia kata. Ya, dengan mendedahkan rahsia perpaduannya dan berbagai-bagai. Ini sifat yang paling teruk. Sebab tu kalau kita buka surah lepas Fatihah apa, surah Al-Baqarah, 3 sifat. Pertama orang mukmin, kedua orang kafir, ketiga orang munafik. Ayat yang panjang huraian ayat munafik. Ya, orang munafik yang pandai masuk kan. Dia berlakon, ya, bermuka dan sebagainya. Maka nak kenal semua tu, Quran dah siap semua ada. Orang mukmin dengan sifatnya, orang kafir dengan sifatnya, orang munafik pun dengan kelakuan dia ni. Dan satu lagi firman Allah, wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabila. Wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayakum min syai' innahum lakazibun wa la yahmilunna athqalakum wa athqalam ma athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada apa? Lil ladzina amanu, kepada orang beriman. Apa dia kata? Ikutlah jalan agama kami, dia kata. Ya, ittabi'u sabilana, ikutlah jalan kami, dia kata. Ya, yang mana jalan yang sesat tadi. Allah. Dan kami sedia menanggung kesalahan-kesalahan kamu. Ya, kamu punya dosa kami tanggung. Wah. Ingat syurga neraka dapat dia. Kalau kamu mengira perbuatan itu salah, tak apa, kami tanggung dia tu. Ya, ini ucapan-ucapan, ya, yang tak dikehendaki, yang karut. Padahal mereka tidak akan dapat menanggung kesalahan orang-orang yang bersalah sedikit pun, dan sesungguhnya mereka adalah berdusta. Innahum lakazibun, sesungguhnya pembohong besar. Kalau bahasa kita diguna lam itu, lakazibun. Dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban dosa mereka dan beban-beban dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Dia tanggung dua tu, bersama-sama dengan beban dosa mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya tentang hari kiamat. Ya, ditanya, ya, pada kiamat kelak tentang apa yang mereka pernah adakan secara dusta, iaitu khususnya dalam penyembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kawan rakan dia tadi yang beriman agar kembali kepada agama mereka. Mereka buat satu kerja diayah, bukan dakwah. Dakwah kerja baik, nak ajak orang jadi baik. Dia buat diayah dia. Kemudian orang-orang kafir Quraisy berkata kepada orang-orang yang sudah beriman, kembalilah kamu kepada agama kami dan tinggalkanlah agama yang baru. Wah, dia kata agama baru, dia tak tahu awal Islam. Dan ikutilah jalan kami. Kamu tidak perlu bimbang. Kami akan memikul dosa-dosa kamu. Ya, dia pandai-pandai ya, cakap ucapan-ucapan karut ni. Padahal mereka sendiri tidak sanggup memikul dosa-dosa orang lain. Ya, mereka itu ada orang yang berdusta. Dalil di antara mereka tak sanggup apa tuan? Ya, ucapan orang kafir di padang mahsyar lagi, ya laitani kuntu turaba. Ya, bila tengok julangan azab neraka maha dahsyat tuan ni, kemudian dia tengok apa? Allah Ta'ala balas binatang-binatang di atas dunia. Lembu tu bergaduh, kambing bergaduh, yang ada tanduk, orang tak ada tanduk. Wah, yang tak ada tanduk sedap lah, ada sebab tak ada tanduk kan. Besok tuan pusing. Yang tak ada tanduk di dunia bertanduk, yang ada tanduk tak ada tanduk. Kemudian tuan balas. Bila habis dia balas, maka dia pun habis jadi tanah. Orang kafir nampak macam tu, dia kata, liya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mudah-mudahan aku jadi macam kambing, macam binatang. Jadi habis tak ada hukum balas lagi lah. Habis cerita, tutup buku mana. Hai, mana ada. Itu baru hari balasan, belum neraka lagi tuan ni. Sebab tu orang kafir duduk dia yang mahsyar, mereka dah apa? Dah melaung dah, ya Allah, masuklah neraka lah, kami tak sanggup duduk pada mahsyar. Padang mahsyar tak sanggup. Dia tak tahu neraka lagi dah dahsyat. Itu maknanya. Jadi mereka di hari kiamat akan memikul beban dosa orang yang mereka sesatkan. Dosa dia pun tak tertanggung. Dan ditanya tentang apa yang mereka selalu ada-adakan, mereka rekaan-rekaan, ya, untuk memujuk dan menyesatkan orang-orang yang berada di jalan yang benar yang bersama Rasulullah SAW, dan sudah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Itu kerja dia apa?
Ada kempen orang ditarik supaya apa? Mengeluarkan balik. Dia nak tarik balik supaya kembali kepada jahiliah dia. Setelah orang Islam mendapat nur hidayat, nur iman daripada Allah Ta'ala. Itu di antara perkara yang didedahkan dalam ayat ini. Kemudian lagi diriwayatkan daripada hadis sahih, man da'a ila hudan kana lahu min ajrin mislu ujurin man ittaba ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'ah wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal ismi asamin man ittaba ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min asamihim syai'ah. Barang siapa berseru mengajak ke jalan baik, ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikut dia. Untung waktu tak semayang kita dakwah dia semayang, sampai mati dia semayang kita dapat pahala juga. Itu sampai kiamat tak mengurang sedikit pun pahala orang yang mengikut tadi. Dan begitu sebaliknya, barang siapa menyeru mengajak manusia ke jalan sesat, maka ia akan menanggung dosa seperti dosa orang yang mengikut jalannya itu sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa para pengikut. Yang sama-sama dapat tu. Dia buat baik, besar pahala dia dapat. Dia buat tarik orang kerana kejahatan, dia pun tanggung juga dosa. Dia satu, dosa orang yang disesatkan lagi. Ini di antara nas daripada hadis Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa inna khairal antum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Allah